Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hajat Ilahi atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menghadirkan diri ke Simposium Muslimah Negeri Perak, anjuran Jabatan Mufti Negeri Perak dengan kerjasama Kluster Muslimah Hay'ah Al-Ulama Negeri Perak. Qala Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Tanpa membuang masa, marilah kita bersama meneruskan agenda utama sempena Simposium Muslimah Negeri Perak pada hari ini. Dengan ini, majlis menjemput kepada pembentang pertama, Sahibul Fadilah, Dr. Hajah Nurul Najwa binti Ghazali, pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, untuk menyampaikan pembentangannya yang bertajuk Mengupaya Populasi Ummah Berkualiti. Tafadhal mashkura. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Terima kasih diucapkan kepada saudari kepuan pengerusi majlis, Yang Berusaha Profesor Dr. Azmil bin Hashim, pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga merupakan pembentang pada pagi ini. Yang Berusaha Dr. Naazah Kamri, Yang Berusaha Ustazah Adibah binti Datuk Haji Muhammad Rifai, Yang Berusaha Dr. Fadilah binti Abdul Rahman, di antara pembentangnya pada pagi ini. Seterusnya para murabbiyah, guru-guru, para ibu dan juga warga pendidik yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Taala untuk duduk berbincang, bertukar-tukar pandangan, membuka minda, tidak lain dan tidak bukan. Pada hari ini kita nak membincangkan satu tajuk yang sangat penting sebenarnya, di antara hidup dan mati, tentang zuriat kita, yang kita katakan pada hari ini boleh kita katakan dia sebagai satu krisis untuk kita melihat bagaimanakah tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, jadi pada hari ini kita mengumpulkan wanita-wanita. Jadi sebenarnya mungkin pada hari ini dewan tak penuh sebab mungkin dah mula cuti sekolah. Jadi di pihak hal ehwal wanita, hal ehwal tarbiyah dan hal ehwal tarbiyah dan hal ehwal unit tarbiyah dan hal ehwal wanita Hay'ah Ulama Jabatan Mufti Negeri Perak, sebolehnya sebenarnya nak mengadakan simposium ini sebelum cuti sekolah, tapi oleh kerana kekangan jadual yang terlalu padat di Jabatan Mufti, maka kita terpaksa mengadakan simposium ini selepas cuti sekolah. Jadi cuti sekolah baru saja bermula. Kalau belum cuti, mungkin pada hari ini dewan kita dipenuhi dengan para murabbi-murabbiyah, sekolah rendah, sekolah menengah, guru kapal dan sebagainya. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, apa yang kita harapkan pada pagi ini sebenarnya kita menjemput para asatizah, para murabbiyah, guru-guru, para pendidik, ibu bapa, kemudian warga pimpinan di kampung, di masjid, di surau, sebenarnya kita nak mengumpulkan golongan-golongan pimpinan ini. Untuk apa tuan-tuan dan perempuan? Untuk kita sama-sama berbincang, memikirkan bagaimanakah ataupun apakah mekanisme yang baik untuk kita perbaiki produk generasi masa depan kita. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita mengumpulkan
Ya, kita mengumpulkan para cerdik pandai, para pemimpin, ya, kaum ibu, ya, dan sebagainya adalah untuk mencungkil, ya, mencungkil dan berbincang bagaimanakah cara untuk kita memperbetulkan, ya, memperbetulkan generasi-generasi yang kita lihat, ya, berada dalam satu krisis yang amat menakutkan. Dan insya-Allah, ya, selepas ini lontaran-lontaran perkongsian idea daripada perempuan sekalian, ya, kami akan membina satu modul, ya, ya, untuk kita turunkan semula, ya, kepada pimpinan-pimpinan, ya, di kampung, ya, masyarakat, pada guru tauliah, guru takmir, ya, dan sebagainya, untuk kita betul-betul, ya, supaya di semua peringkat, ya, melihat perkara ini sebagai satu perkara yang sangat serius. Baik perempuan, ya, saya sebenarnya tak ada masa yang lama lah. Sebenarnya pembentangan kita agak pack lah sebenarnya. Saya pun sejam suku saja. Jadi diharapkanlah selepas ini, ya, perempuan, kita dapat menjedarilah tentang betapa besarnya peranan kita, ya, untuk membangunkan ummah dan negara. Jadi kemudian kita nak supaya, ya, para pendidik dia ada satu agenda. Bila kita sebut agenda ni macam takut sikit kan. Ya, dia ada satu hala tuju, ya, untuk bagaimana dia nak membentuk, ya, anak dia tu nak jadi apa pada masa hadapan. Ya, dia bukan macam kita kata apa, ya, kita macam apa, dos, ya, tepung yang kita uli, kita canai, kita bentuk jadi karipap, dia akan jadi karipap. Bentuk bulat, donat, ada lubang kat tengah, jadi donat. Ya, dia tidak jadi begitu. Ya, sebab manusia ini dia ada pemikiran, dia ada jiwa, ya, dia ada perilaku, tindakan dan sebagainya. Dan sama-samalah, ya, kita ambil, ya, tanggungjawab ini, ya, untuk memahami, ya, keseriusan, ya, untuk menyediakan, ya, generasi kepimpinan, ya, yang boleh membangunkan ummah dan negara. Baik, ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jadi mengapakah kita berada di sini? Ya, mengapakah kita berada di sini? Okay, kita berada di sini, tuan-tuan dan puan bukan sekadar memenuhi kredit untuk mencukupkan kursus 5 hari kita. Dulu 7 hari kan? Yes, sekarang 5 hari. Bukan sekadar itu sahaja. Ya, bukan untuk mencukupkan kursus 5 hari semata-mata. Ya, sebagai satu syarat, ya, kepada penjawab awam. Dan bukan sebagai memenuhi masa lapang. Sebab dah bersara, jadi nak penuhkan masa lapang, datanglah, ya, ke simposium ini. Ya, bukan itu semata-mata, tetapi kita perlu mengambil tanggungjawab ini, ya, sebagai satu wadah, ya, satu titik tolak, ya, permulaan untuk menyedari tentang tanggungjawab membina ummah. Ya, surah Tahrim ayat 6. Itu semua dah maklum, ya, puan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi menjadi tanggungjawab kita, ya, memelihara diri, keluarga, masyarakat, ya, negara, ya, daripada api neraka. Inilah tanggungjawab yang tidak ada tawar-menawar, ya, tanggungjawab yang tidak ada persaraan, ya, dan dia berpanjangan sehinggalah Allah Ta'ala mengambil nyawa kita. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan, ya, khususnya puan-puan lah, ya, sebab seminar ini khusus untuk wanita, ya, pada pagi ini. Jadi sebagai mukadimah, ya, sebelum kita masuk, ya, kepada sedikit lah, ya, sebab saya pun tak dapat nak bentangkan secara detail, ya, tapi anggaplah ini sebagai satu permulaan dan titik tolak, ya, untuk kita bergerak dengan lebih serius, ya, pada tahun hadapan, ya, insya-Allah. Jadi sebelum kita berbincang, ya, tentang bagaimana kita nak bentuk generasi anak-anak kita, nak jadikan dia bagaimana dan sebagainya. Ya, marilah sama-sama kita membetulkan niat kita dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mungkin sini ramai yang sudah berumah tangga. Dan mungkin suatu ketika dahulu perkahwinan kita dengan pasangan kita mungkin bukan lillahi ta'ala. Mungkin kerana perintah ataupun mak ayah dia suruh kahwin. Dia bukan lillahi ta'ala. Mungkin kerana suami kita daripada golongan yang, keluarga yang agak kaya. Sebab tu kita nak kahwin dengan dia. Ya. Dan saya ingin mengajak, ya, perempuan,
ya tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita bersihkan niat kita, ya, bersama dengan pasangan kita membina rumah tangga ini lillahi ta'ala. Ya, jauh daripada niat-niat yang lain. Sebab kita nak membicarakan tentang satu agenda yang lebih besar, ya, kemenjadian zuriat dalam rumah tangga. Jadi bila nak membicarakan satu benda yang besar, maksudnya tapak ataupun asas, dia perlukan kepada satu niat yang sangat suci. Kalau tidak payah perempuan, ya, sebab kita bimbang. Kalau niat kita tidak suci, ya, pada asas pembinaan rumah tangga itu, ya, maka di hujung dia itu, dia punya hasil dia tidak memuaskan. Ya, perintah Allah Ta'ala. Kemudian marilah sama-sama kita jadikan rumah tangga ini sebagai mihrab ibadah. Sejauh mana perempuan merasakan, ini cakap perempuan dululah, ya, walaupun Prof dengan Ustaz ada kat sini, ya, sejauh manakah isteri merasakan rumah tangga itu adalah sebagai mihrab ibadah untuk dia? Adakah kita merasa sekarang ini dia merupakan satu track, satu track, ya, untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ni kita perlu sedar. Maknanya masak kita, basuh kita, didik anak kita dan sebagainya, semua adalah ibadah. Kita kena rasa, ya, rumah tangga kita adalah tempat ibadah. Mihrab ini, ya, mihrab ini adalah satu tempat ibadah. Selalu mihrab ni orang, ya, selalu disebut-sebut ketika Ramadan, ya, mihrab. Ya, tapi kita tak perasan, ya, sebenarnya, ya, kehidupan rumah tangga itu adalah merupakan mihrab. Jadi kita kena rasalah tuan-tuan dan puan-puan, ya, masak kita, ya, iron baju kita, menyapu kita dan sebagainya, ya, adalah ibadah. Baik, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dan apabila, ya, kita diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berumah tangga, maka perlu kita rasakan bahawa ini adalah prestasi yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya, kepada wanita. Tapi yang tak kahwin, yang belum ada jodoh, jangan rasa tak bahagia pula. Ya, ada kebahagiaan, cara kebahagiaan masing-masing. Ya, dan bagi wanita yang berkahwin, ini sebenarnya adalah prestasi yang paling baik yang Allah Ta'ala berikan kepada wanita tersebut. Allah Ta'ala muliakan, ya, kemuliaan seorang isteri, kemuliaan seorang ibu. Dan di sana Allah Ta'ala beri jaminan syurga. Maknanya ada kelebihan Allah Ta'ala beri pada isteri yang telah berumah tangga. Allah Ta'ala dah sedia track untuk dia menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hadis yang di bawah tu, ya, bagaimana kemuliaan, ya, seorang ibu, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihi daripada seorang bapa, ya, ketika mana, ya, anak dia, ya, nak muliakan yang mana? Dah 3 kali sebut ibu, barulah kemudian bapa. Ya, begitulah martabat, ya, tinggi yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah rumah tangga. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada pangkat dekat pejabat, kalau tak dapat kenaikan pangkat, tak dapat pos yang baik-baik, jangan risau. Ya, kita sebenarnya ada satu pos, ada satu tugas, ada satu pangkat yang sangat besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ya, inilah dia. Ya, pangkat, ya, martabat seorang ibu. Ya, itu dah cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang dirahmati Allah sekalian. Okay, baik, kita lihat, ya, tentang pendidikan ini. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam, ya, surah Al-Hashr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, ya, kenal, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, ya, apa yang telah diperbuatnya untuk esok, yakni hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jadi apa kepentingan sebenarnya kita duduk berkumpul, ya, pada pagi ini? Sebenarnya apabila kita berkumpul pada hari ini, ya, kita perlu melakukan satu sedikit kajian masa depan. Bila kita nak buat kajian masa depan ni, kalau ada guru ni mungkin ramailah yang tahu. Salah satu daripada metod pengajaran ni ialah metod kajian masa depan. Ya. Jadi bila kita nak kaji, ya, tentang masa depan, kita perlu tengok sedikit apa yang telah berlaku dalam
sejarah yang telah kita lalui. Samalah perempuan ya, kita nak bentuk anak dalam rumah pun ya. Bila kita nak letak target yang macam mana, nak susun semula strategi, memang kita akan perlu melihat semula ke belakang. Dan dekat office pun sama. Dekat office pun sama. Bila kita nak berancang, ya, nak letakkan skor yang lebih baik pada masa depan, memang kita kena melihat POV. Ya, kena melihat apa yang telah berlaku, yang telah dilalui. Jadi, siapa kita pada hari ini, perempuan, adalah apa yang kita lakukan semalam. Siapakah kita esok ialah dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya, perempuan yang dihormati sekalian, kalau anak kita umur 20 tahun pada hari ini ataupun 30 tahun, dia sebenarnya adalah, pembentukan dia adalah sebenarnya apa yang telah kita lakukan kepada dia 20 tahun yang lalu. Ataupun 10 tahun yang lalu. Ya, anak saya yang sulung 26 tahun. Apa yang dia jadi pada hari ini, itulah yang saya dah beri kepada dia. Ya, 20 tahun yang lalu. Ya, jadi perempuan dalam bab untuk membentuk generasi, memang kita perlu melihat yang dahulu, ya, yang sekarang, ya, apa yang dihadapi oleh generasi remaja, anak-anak kita pada hari ini. Kita perlu lihat supaya kita boleh letak strategi yang lebih baik untuk masa hadapan. Ya, perempuan apabila bercerita mengenai pentarbiahan anak-anak, berjaya sosial dan sebagainya, macam mana kita nak buat? Ya, dengan statistik yang dah berlaku lah. Saya ini banyak sebenarnya ya. Paparan-paparan apa yang berlaku hari ini, ya, apa yang berlaku hari ini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita tak boleh nak cekau. Ini saya anggap ya, semua yang datang ni semua golongan-golongan pendidik, ya, pemimpin. Pemimpin, kalau bukan di pejabat, mungkin pemimpin pada ibu-ibu, pada anak-anak di rumah ya, dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak buat anak jiran kita, kelompok remaja yang macam-macam lah ya, pelbagai krisis dan sebagainya. Jadi seolah-olah macam kita tak boleh nak patah balik dah. Macam mana nak patah balik ke belakang? Ya, jadi itulah perempuan ya. Kita sebenarnya untuk bergerak ya, untuk islah masyarakat, buat penambahbaikan, nak membetulkan balik apa yang berlaku pada remaja dan generasi kita, mungkin kita tak cukup tenaga. Ya, kita tak cukup tenaga. Nak pergi tengok ya anak-anak kita di rumah, ya, di sekolah-sekolah juana pun kita tak sempat nak tengok. Tak sempat nak bantu. Ya, jadi perempuan, kita cubalah buat apa yang kita mampu, setakat mana yang kita mampu untuk memperbaiki keadaan ini, tetapi untuk 20 tahun akan datang, kita perlu buat sesuatu. Ya, untuk memastikan ni hari ini ni, yang anak-anak kita umur 2-3 tahun, anak yang akan dilahirkan dan sebagainya, ya, supaya kita dapat melihat generasi yang akan bangkit ini, dia berubah dia punya skenarionya ya, menjadi lebih baik. Maknanya bukan kita tinggalkan yang sedang dilanda krisis ya, dan sebagainya. Sebab kita tak mampu ya. Jadi perlu kita atur strategi untuk melihat ya, generasi hari ini supaya 20 tahun akan datang ya, generasi yang akan lahir dalam masyarakat kita ya, dia berbeza dengan 20 tahun pada hari ini. Baik ya, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian ya. Ya, ini sedikit perkongsian waktu saya 9:10 lebih ya. Ya, ini kalau kita lihat dekat media sosial ya, generasi Z, generasi Alpha, ya, saya generasi Y, mungkin tuan-tuan dan perempuan ada generasi X. Ya, Prof Azmin generasi apa ya? Sama ya, lebih kurang sama kita ya, generasi yang sama, dan mungkin yang datang ini ramai yang generasinya sama dengan generasi saya. Dan kita sebenarnya generasi ini, generasi ya, khususnya saya lah, generasi Y, ya, kita sebenarnya adalah pendatang kepada dunia digital. Dan ini cabaran yang sangat besar ya, apabila kita nak didik anak-anak kita. Ya, tuan-tuan dan perempuan, mungkin kalau nak lihat tentang ya, teori jurang generasi. Tuan-tuan perempuan boleh tengoklah dekat internet ya, orang barat buat. Tapi bolehlah kita jadikan rujukan. Setiap generasi ini dia ada ciri-cirinya yang tersendiri.
Dan kita generasi X ya ataupun generasi Y nak didik anak kita generasi Z dan Alpha ya, jurang dia sebenarnya sangat jauh. Ciri-ciri dia sangat jauh berbeza. Dan kita perlu mendalami. Perlu mendalami dan kita perlu berada dalam kasut generasi Z dan Alpha. Kalau kita tak duduk dalam kasut mereka, kita lihat ya, jumlah kes ya mengikut kesalahan ya dalam enactment media sosial. Ini adalah statistik remaja lah ni. Ya. Daripada media sosial berlakunya kes-kes rogol, berlakunya kes-kes seksual, ya, seksual terhadap kanak-kanak, seksual melampau, pornografi, ya, dan sebagainya. Ini bila kita tak bentangkan statistik yang begini, kita rasa tak begitu serius sebab kita tak nampak. Kita tak nampak apa sebenarnya yang anak-anak kita lihat dalam bilik ni. Ya, hari ni anak-anak kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tak makan pun tak apa. Betul tak? Kalau dia tak makan pun tak apa. Tapi dia lebih rasa puas apabila duduk dalam bilik, ya. Apa tu melihat, ya. Apa tu handphone, ya. Dan dia takkan rasa lapar pun. Itu ya generasi anak-anak kita pada hari ini. Dan di sinilah nanti ya kita akan bincang sikit ya bagaimana kita nak nak sematkan dalam diri dia ya supaya dia dapat pilih mana yang baik, mana yang tak baik. Mana yang baik untuk kehidupan dia, mana yang dia perlu tolak daripada kehidupan dia. Ya, yang ini sebenarnya saya tak nak ulas panjang sebab ya merata-ratalah dekat media sosial ya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ya isu-isu ini ya isu-isu yang berlaku ya terutama dalam kalangan remaja kita lah. Ya, kes pembuangan bayi, kadar jenayah macam-macam lah. Ya. Sehingga ada yang berpandangan ya remaja sekarang ni, remaja kita hari ni dia terlebih IQ daripada EQ. Terlebih pandai tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dia terlebih IQ, terlampau cerdik sampai dia buat benda yang pelik-pelik. Tapi dia tak ada emotional quality. Dia tak ada. Emotional quotient dia tak ada. Ya, sebab itulah ya apabila dia cerdik, ya tidak diimbangkan dengan akal dan emosi, maka itulah ya terjadilah ya krisis ya dalam kalangan remaja. Okey, begitu juga ya ya itulah gadget yang saya sebut tadi ya, cyberbully, tawaran seks ya. Kalau suatu ketika dahulu perempuan ya kita lihat anak-anak remaja kita ada yang menawarkan seks dan pada ketika itu kita sebut dengan bohsia dan juga bohjan. Bohjan ni anak remaja lelaki menawarkan seks. Bohsia pula anak remaja perempuan menawarkan seks ya kepada orang lain. Hari ini tawaran seks ya tidak berlaku lagi secara begitu, tapi dia berlaku secara online. Ya, kita bimbang anak-anak kita ya dengan gadget ini, maknanya kita perlu sematkan ya satu jati diri yang tinggi pada diri dia. Ya, supaya dia boleh jaga ya diri dia daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekolah rendah pun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat statistik ya penggunaan media sosial ya ataupun internet. Ya, dalam 7 orang ya secondary school ya dia aktif menggunakan internet. Jadi Malaysia ni hebat juga ya dari sudut statistik penggunaan internet dia. Ya, ini lagi cuba kita lihat sikit penyalahgunaan dadah ya, kemudian kita lihat ya penagihan dadah ya dalam kalangan lulusan PhD pun ada 0.5%. Yang paling ramai ialah lulusan di peringkat SPM 36.1%. 36.1%. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan memang ya penagihan dadah ya yang paling serius adalah di peringkat anak-anak muda kita. Ya, lapasan SPM hinggalah umur 30 tahun. Ini pun samalah ya, cegah kehamilan, seks remaja ya dan sebagainya. Dan ini satu yang agak serius ya. Kita lihat dari sudut kesihatan. Okay.
kajian National Health Morbidity Survey pada tahun 2019, kira baru lagi lah kita lihat bagaimana tahap kesihatan obes Malaysia adalah kedua tertinggi di ASEAN selepas Brunei Darussalam. Ini pun tak bagus sebenarnya untuk kesihatan untuk pembentukan generasi anak-anak kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bila kita melihat senario-senario tadi yang tak mampulah sebenarnya untuk kita bicarakan satu persatu. Jadi siapakah sebenarnya yang patut dipersalahkan? Cikgu kata anak jadi nakal macam ni sebab pembentukan awal di rumah dengan mak ayah ni tak diambil berat. Mak ayah pula serah kat sekolah. Dah bayar duit mahal-mahal. Kenapa tak boleh didik anak dengan baik, anak dia dengan baik. Begitu juga nak salahkan orang politik, kata kerajaan tak ambil berat. Kat situ pula. Kemudian kalau kita lihat dalam suasana masyarakat kampung pula, ketua kampung tak buat apa-apa pun untuk bangunkan generasi muda dan sebagainya lah. Jadi saling menunding jari ini sebenarnya dia tidak akan menyelesaikan masalah. Perempuan, jadi di sini bila kita nak melihat pentarbihan anak-anak mungkin kita ditakdirkan pasangan mungkin yang ada, mungkin yang dah tak ada pasangan. Mungkin ada Allah Ta'ala kurniakan pasangan, tetapi pasangan suami bapa yang tidak ambil berat tentang pendidikan anak-anak pun ada. Jadi beban itu rasa pada ibu sahaja. Jadi ini situasi-situasi yang sebenarnya kita memahami. Tapi macam inilah perempuan. Kalau kita rasa kita nak tenang dan kita nak buat tindakan yang seterusnya, kita tak payahlah tengok kiri kanan, atas depan belakang. Kita jalan saja terus. Kita kembali kepada tanggungjawab kita yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Maknanya apabila seorang wanita sudah mendapat status seorang isteri, seorang ibu, apa yang berlaku di keliling kita kalau suami tak ambil tahu apa kita perlu jalan terus. Maknanya puan, marilah sama-sama kita bertekad untuk meneruskan tugas kita. Apa jadi sebab kita perlu melihat generasi kita ke hadapan. Kalau kita duk ambil kisah suami kita begini, sekolah dia begini, salahkan orang itu, akhirnya generasi kita, zuriat kita tidak ke mana-mana. Jadi kita ambil tanggungjawab ini sebagai satu amal untuk kita melangsaikan tugas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik perempuan yang dikasihi sekalian. Jadi sebenarnya simposium pada hari ini sebenarnya kami di unit tarbiyah dan juga hal ehwal wanita sebenarnya memerlukan idea, pandangan Nanti saya sangat-sangat mengharapkan supaya dalam dialog nanti tuan-tuan dan perempuan boleh bangun boleh menyatakan pandangan dan idea supaya modul yang akan kami bina nanti tu dia boleh menyelesaikan masalah umat. Modul yang lama-lama dulu mungkin ada, tapi ia perlu diperbaharui sesuai dengan senario yang ada pada hari ini. Baik perempuan. Selain daripada mendengar pandangan dan idea daripada perempuan, saya ingin berkongsi sedikitlah supaya ada benda yang perempuan dapat balik. Balik rumah nanti ada benda lah yang perempuan dapat sedikit daripada simposium kita, daripada pembentangan saya pada pagi ini. Perempuan yang dikasihi sekalian, jadi kita dah memahami bahawa konsep mendidik anak ini dalam Islam dia adalah bermula daripada kandungan. Dia bukan bermula setelah anak itu lahir. Dan bukan bermula apabila anak itu dah masuk pendidikan formal di sekolah. Dia bukan bermula di situ, bahkan dia bermula sejak dalam kandungan. Dan ayat yang saya bawakan ini iaitu surah Imran ayat 189 merupakan salah satu daripada modul pendidikan keluarga Imran. Pendidikan keluarga Imran. Sebenarnya perempuan modul pendidikan ni boleh kita lihat dalam modul pendidikan pendidikan Luqman Al-Hakim daripada surah Luqman.
Boleh juga kita lihat dalam modul pendidikan tokoh-tokoh ulama terdahulu, Ibn Khaldun, ya, dan sebagainya. Tapi ini sedikit daripada metod pendidikan yang mungkin kita boleh bawa balik dan kita cuba kembangkan, ya, supaya dia akan menjadi satu tindakan yang lebih tepat, ya. Bagaimana sebenarnya untuk kita membentuk anak-anak kita. Ini surah Al-Imran 189. Ayatnya berbunyi wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'aw Allah rabbahuma la in ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Saya terus kepada apa yang ingin kita bincangkan pada pagi ini. Baik, perempuan yang dikasihi sekalian. Bersesuaian dengan maqasid syariah perkahwinan. Perempuan biasa dengar kan? Maqasid syariah. Jadi dalam syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua ada maqasid yang tersendiri. Yang mana maqasid ini memeliharalah 5 perkara tu. Akal, keturunan, jiwa dan sebagainya. Dan salah satu daripada maqasid perkahwinan itu adalah nak menghasilkan zuriat. Zuriat yang tenang, zuriat yang sedap mata memandang, ataupun dalam bahasa yang familiar lah yang kita sebut, kita nak daripada rumah tangga itu lahirnya zuriat-zuriat yang soleh. Inilah yang menjadi harapan tadilah, yang menjadi harapan dalam ayat 189 tadi. Jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Baik, kita lihat ini adalah merupakan rumah tangga yang dibina oleh Imran dan juga Hannah. Suami isteri yang bukan pada status Nabi. Bukan pada status Rasul. Orang biasa, Imran dan juga Hannah. Tetapi bagaimana mereka mengambil berat berdoa sebelum anak ada dalam janin, berdoa bila anak dah ada dalam kandungan, dan bagaimana mereka mengatur strategi untuk menjadikan Maryam sebagai seorang generasi yang soleh, generasi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam doa isteri Imran, jika engkau memberi kami anak yang soleh. Dan inilah yang menjadi impian sebenarnya kepada semua pasangan suami dan isteri. Boleh lagi ke tuan-tuan dan puan? Perempuan boleh Okey, baik Di antara harapan isteri Imran, doa dia la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Baik perempuan yang dikasihi sekalian. Apa yang kita faham tentang anak yang soleh? Kan kita selalu sebutkan mudah-mudahan anak soleh. Jadi anak soleh ni apa dia sebenarnya perempuan? Anak soleh ini dia bukan sekadar anak yang baik. Bukan sekadar anak yang boleh tutup aurat. Bukan sekadar anak yang beradab. Dia bukan sekadar anak yang menghormati orang tua. Dia bukan sekadar baik-baik saja, tetapi di sana ada beberapa prinsip yang perlu kita lihat dalam impian kita untuk membentuk anak yang baik. Kita lihat yang pertama, apabila kita nak target anak kita jadi anak yang soleh, pertama ialah kita kena doa. Kita kena doa, doa yang paling baik apa di mana? Di masjid, dekat mihrab, doa masa sujud, dan sebagainya lah. Yang paling afdal lagi depan Kaabah lah. Okey, doa ibu dan bapa, da'awallaha rabbahuma. Jadi doa ini bukan isteri sahaja, bukan bapa sahaja, tetapi pasangan suami dan isteri. Dua-dua kena berdoa. Kita kena yakin bahawa doa ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya hari ini kita berdoa tapi kita tak yakin Allah Taala nak beri kepada kita.
Ya. Jadi doa silahul mukmin, senjata orang-orang yang beriman. Doa, ya. Kena doa, ya, doa yang tidak putus-putus tanpa ada perasaan putus asa. Ya, inilah yang dilakukan oleh Imran. Begitu juga dengan Nabi Zakaria ketika mana dia dah tua, rambut putih, tak ada anak, ya. Dan akhirnya doa dia, ya, dengan penuh bermunajat, doa dia akhirnya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama ialah doa. Yang kedua ialah tayyib. Ya, tayyib. Ini prinsip yang kedua. Tayyib ni apa perempuan? Tayyib ni baiklah. Ya, baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Tayyib, ya. Tayyib ini maksudnya perempuan, jasad dia tu baik. Itu maksud tayyib. Jadi maksudnya kita nak bentuk anak kita jadi anak yang soleh, ya, di sana perlu ada prinsip tayyib. Maknanya kita kena, ya, tengok kesihatan anak-anak kita. Ya, fizikal dia, jasad dia, ya, perlu sihat. Jadi maknanya tadi kalau kita lihat dalam statistik, ya, obesity di kalangan remaja di Malaysia, ya, duduk dekat tangga yang kedua dekat Asia. Yang pertama negara mana? Yang pertama negara Brunei Darussalam. Tapi kalau obesity di kalangan tahap umur 40 dan ke atas, Malaysia duduk tangga yang pertama. Punya dahsyat tak dahsyat perempuan. Ya. Jadi tayyib ini perempuan sihatlah, ya, sihat. Jadi kalau perempuan, ya, kalau di negara Arab lah, ya, kalau Arab jumpa kita, dia tanya kaifahaluka, kaifahaluki. Alhamdulillah ana tayyib. Kalau sebut tayyib tu maksudnya jasad dia sihat. Baik perempuan, ya. Apa lagi prinsip soleh? Selain daripada tayyib, sihat tubuh badan, ya, jasmani tadi, dia perlu ada prinsip yang ketiga iaitu khair. Khair ni apa? Baiklah, baik. Ya, sikap yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf. Ini prinsip yang ketiga. Jadi tak cukup dengan fizikal yang baik, ya. Jadi anak kita tadi perlu ada sikap khair. Khair ini maksudnya baik, anak yang selalu berbuat ma'ruf, berbuat baik. Selalu tolong orang, ringan tulang. Ya, dan sebagainya lah. Bila kita sebut baik, maknanya terkumpul di situ segala bentuk kebaikan. Okay, tak cukup dengan itu perempuan. Bila kita sebut tentang khair, ya, kita perlu ada ihsan. Ya, tadi khair tadi, tindakan dia baik dah. Ya, bagus. Ya, nampak orang tolong. Nampak ada peluang sedekah. Ya, ada peluang buat amal jariah. Ya, dia akan haloba, ya, untuk berbuat baik dan sebagainya. Tapi tidak cukup dengan berbuat baik, kita perlu kepada prinsip yang keempat iaitu ihsan. Ihsan ni perempuan, ya, selalu bila kita belajar kat sekolah, dekat masjid-masjid, selalu dalam pengajian akidah selalu dirangkaikan ketiga-tiga ini, Islam, iman dan juga ihsan. Tapi ihsan jarang diperbahaskan. Ya, biasanya penekanan Islam, iman. Sebenarnya kita ada satu lagi yang sangat-sangat penting dalam usaha untuk membentuk generasi ini iaitu ihsan. Okey, ihsan ini kalau tengok dalam Matan Arba'in, ya, hadis yang kedua. Ya, apa maksud ihsan? Ihsan kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini, ya, sifat ihsan ini, ya, bagi saya dia sangat-sangat penting untuk kita pasakkan betul-betul dalam diri anak-anak kita. Barulah dia akan jadi seorang yang amanah dengan diri, amanah dengan agama, amanah dengan keluarga, amanah dengan pesanan mak bapak. Ya? Dan kalau anak-anak nak pergi jauh, boleh wasiatkan kepada dia supaya dia berpegang dengan, ya, sifat ataupun prinsip ihsan ini dalam kehidupan dia. Ihsan ni apa perempuannya? Ihsan ini ialah dia melakukan sesuatu lillahi ta'ala dan dia rasa Allah tengok dia.
Jadi perempuan, anak-anak kita ni dia bukan 24 jam kan ada dekat depan kita. Ya, kita perlu pasakkan sifat ihsan ini. Mak tak ada, ayah tak ada, ustazah tak ada, guru tak ada, tapi siapa ada? Allah ada. Ya. Jadi bila dia pergi ke mana-mana, dia rasa ada yang Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan segala tindakan dia, percakapan dia dan sebagainya. Jadi elok ni wasiatkan ihsan ni kepada anak. Ya, apabila dia nak pergi dah mula nak melangkah keluar daripada rumah. Khususnya ketika mana nak masuk asrama, itu fasa-fasa murahakah tu. Fasa-fasa yang sangat penting dalam pembentukan anak-anak. Tapi hari ni kita ditrenkan anak kita bila dah masuk tingkatan 1 atau asrama. Tak kata kat orang lain, saya pun macam tu. Anak tingkatan 1 je masuk kat asrama. Ya, sedangkan itu fasa murahakah, ya, fasa remaja yang sangat penting. Ya, dia punya pembentukan dia. Jadi dia perlu ada sifat ihsan ini untuk dia bawa ke mana-mana dalam kehidupan dia. Ya, ini di antara prinsip soleh. Ya, yang perlu kita bentuk dan perlu kita terapkan kepada jiwa anak-anak kita. Jadi macam mana ni ustazah ya? Anak dah besar. Cucu dah ramai. Tak apa tuan-tuan dan perempuan. Ya, kita melihat ke hadapan, insya-Allah kalau kita dah terlepas ya untuk didik anak-anak kita dengan baik, ya. Kerana dulu mungkin tidak ada pendedahan-pendedahan, kajian-kajian yang sebegitu. Selepas ni insya-Allah ya untuk generasi seterusnya ya cucu-cucu dan juga cicit-cicit kita ya insya-Allah. Ya, ini pendidikan anak-anak dalam Islam jelas. Yang ini pun saya tak nak panjangkanlah ya, perempuan boleh bacalah ya dalam mana-mana artikel ya dekat internet pun banyak ya dalam buku Tarbiyatul Aulad ya Abdullah Nasir Ulwan. Ya pun banyak ya tentang maklumat-maklumat ya tahap-tahap didikan ya anak-anak dan sebagainya. Dan yang paling kritikal ialah tahap yang ketiga, iaitu 15 hingga 21 tahun. Yang kita perlu jadikan anak-anak kita sebagai kawan. Sebab kalau kita tak boleh sembang dengan anak-anak kita, tak boleh terus sembang, dia akan sembang dengan orang lain. Dia akan curhat pada orang lain. Dan akhirnya dia bertemulah dengan, dia akan close dengan kawan-kawan di luar, ya, lebih ramai daripada kita sendiri. Ketika itu, ya, kita perlu rasa agak malang. Ya, kalau anak-anak kita banyak curhat dengan orang lain selain daripada kita sendiri. Ini fasa-fasa kena ajak sembang, ya, anak-anak kita. Okey, baik ya. Ini sedikit lagi ya tentang modul ya keluarga Imran ya yang saya nyatakan sebentar tadi disambung lagi ya dalam ayat Imran ni ayat 35 hingga 37. Ya, 35 hingga 37. Ya, kita laju sikit. Okey. Dalam ayat ini ya perempuan boleh rujuklah ya surah ayat 35 hingga 37. Ya, sebenarnya ada modul pendidikan keluarga Imran yang boleh kita ambil ya. Tapi saya tak dapat nak pergi detail lah ya dalam simposium pada hari ini. Mungkin kita perlu buat satu lagi. Buatlah ya. Perempuan ada surau, ada office, ada pejabat masing-masing, ada jabatan masing-masing ya. Sekali-sekala boleh buat ya. Satu kita kata ya perbincangan ya, bertukar-tukar fikiran bagaimana kita nak bentuk generasi kita. Ya, itu lebih penting sebenarnya perempuan ya. Sebab apa saya berani kata begitu? Sebab kalau kita gagal mendidik anak tuan-tuan dan perempuan, ya, itu sebenarnya adalah merupakan satu tahap ya kesedihan yang tak ada penghujungnya kalau kita gagal didik anak daripada kita tak dapat naik pangkat. Betul tak? Kalau kita tak dapat naik pangkat, mungkin sedih, tapi sedih tu akan berakhir. Tapi kalau anak kita tak jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, dia boleh jadi kita sesal ya seumur hidup kita. Ya. Bukan kita lah ya insya-Allah. Okey, baik ya. Yang pertama ialah redha dan syukur. Falamma qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Maryam ni mengharapkan anak lelaki sebab dia nak wakafkan anak dia kepada Allah Taala untuk jaga Baitul Maqdis. Tapi yang dapat ialah anak perempuan nama Maryam. Jadi perempuan ya, kita kena redha dan syukur. Anak ketiga teringin anak perempuan. Tapi Allah Ta'ala beri lelaki. Ya, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala lebih tahu apa yang sesuai,
apa yang anak lelaki ataupun anak perempuan untuk melengkapkan dan menyempurnakan kehidupan kita. Itu Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Okay, kena redha perempuan ya. Kalau tak redha susah kita nak didik anak. Ini tuan dan perempuan ya, apa yang saya bentangkan ni bila balik nanti kongsilah dekat surau, kongsilah dekat pejabat. Ya, kongsilah dekat dalam pengajian-pengajian bagi guru takmir ya, guru tauliah dan sebagainya. Kongsikan benda ni. Ya. Sebab orang lelaki ya, Prof Azmi mungkin tak banyak sangat fikir benda ni. Ya, orang lelaki kalau apa dalam anggota ulama ni kalau nak tengok tentang fatwa ni masya-Allah. Saya pun tak terikut sebenarnya. Memang sangat-sangat pakar. Ya, Prof dan juga tim lah ya dalam Hay'ah Ulama. Jadi kita tak payah ya, Ustazah Dibah ya, kita tak payah cover pun tak apa. Ya, dah ramai pakar-pakar yang sangat pakar ya dalam bidang-bidang ya fatwa dan sebagainya. Jadi dalam Hay'ah Ulama ya, unit wanita dan unit tarbiyah dan hal ehwal wanita ya, kita mengambil keputusan ya untuk membicarakan tajuk ini ya supaya pembentukan masyarakat kita tu jadi seimbang. Ya, ada pakar. Kalau pakar saja pembentukan anak tak jadi, akan pincang juga ya masyarakat dan negara. Okey, baik ya. Kemudian penyusuan ya. Penyusuan ini masalah ya, 50% ibu muda gagal meneruskan tempoh eksklusif penyusuan 6 bulan. Selalu yang membicarakan penyusuan anak ni hospital. Sebenarnya kita perlu bicara ya, agamawan, pendidik pun perlu bincang juga tentang penyusuan ini. Untuknya 2 tahun sempurna, tapi 50% ibu muda pada hari ni 6 bulan pun tak sampai ya menyusukan anak. Habis pantang habis terus. Habis pantang 40 hari, 40 hari, 44 hari. Lepas tu habis dah. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak menyelesaikan? Macam mana kita nak buka minda nak supaya ibu-ibu muda lebih serius ya tentang bab ini. Okey, kemudian bagi nama kan, bagi nama di doa ya. Doa ni ya, nama ini Rasulullah pun ambil berat. Ya, Abu Hurairah sebelum dia ya masuk Islam, dia nama Abdul Syams. Kemudian Rasulullah tukar kepada nama Abu Hurairah. Anak-anak kita pun samalah ya, tuan-tuan dan puan-puan, berilah nama yang baik-baik sebab itu adalah doa ya kepada anak-anak kita. Okey, satu yang sangat penting ialah pendidikan terarah yang terdapat dalam modul pendidikan keluarga Imran ini. Okey, kalau kita lihat ayat ni ya, perempuan idh qalatim ra'atu Imrana ya rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Okey ya. Ini doa Imran ya, supaya dia nak anak dia dalam kandungan itu jadi anak yang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, berpesanlah kepada generasi anak-anak kita ya, nak melahirkan anak ya yang akan mengembangkan zuriat, banyak lagi zuriat yang akan lahir dan sebagainya. Berdoalah supaya anak-anak ini diberi kehebatan yang luar biasa. Kita tak nak anak-anak kita jadi biasa-biasa macam kita. Kita nak supaya kita jadi ibu bapa macam Imran dan juga isteri dia. Bukan Nabi, tapi dia melahirkan seorang yang ya, Maryam yang sangat hebat. Dan akhirnya Maryam melahirkan seorang Nabi, iaitu Isa alaihissalam. Ya, dengan kelahiran yang sangat unik lah. Ya, tidak ada bapa dan sebagainya. Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kehebatan anak ini supaya menjadi luar biasa. Sebab apa kita begini perempuan ya? Kita nak supaya anak kita yang hebat ini dia tidak melalui kerutinan luar biasa. Perempuan perasan tak ya? Apa yang berlaku dalam konteks masyarakat kita hari ini? Tak kira lah sama dia daripada latar belakang SBP, sekolah berasrama penuh, MSM, sekolah yang kluster yang bermacam-macam tadi. Memang masa sekolah dia memang IQ dia memang gadak betul, kalau kami sebut ya, gadak. Memang cerdik betul ya. Tetapi perasan tak ya, apabila dia keluar daripada sekolah dan dapat ijazah, dia tak dapat nak bina sesuatu yang tak dapat nak tunjulkan ya, kehebatan pada diri dia, dan akhirnya dia hanya dapat menyumbang ya untuk keluarga dia sahaja. Perasan atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan.
Kita nak sekarang ni anak generasi zuriat kita ni jadi orang hebat. Kita nak supaya dia boleh semula untuk membangunkan generasi yang akan datang, membangunkan ummah dan juga negara. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tangani krisis, krisis kepimpinan. Kita nak zuriat yang terbentuk, yang dibentuk oleh kita ini adalah generasi kepimpinan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dan Prof Azmil ada sedikitlah buat kajian tentang pendidikan Yahudi, pendidikan Cina. Kita lihat bagaimana Yahudi sekarang ni sudah membentuk satu kuasa dunia, New World Order. Apa yang dia buat ialah dia merencanakan produk generasi dia 100 tahun akan datang. Maknanya dia dah buat kerja ni 100 tahun yang lalu, perempuan. Dan terhasillah pada hari ini apa yang mereka telah rancang. Jadi kita kena ambil lah ini sebagai satu contoh untuk kita bina umat kita. Malah kita perlu fikirkan strategi yang lebih baiklah daripada strategi yang dia rancang. Orang Yahudi ni, perempuan, dia sentiasa merasakan diri dia adalah insan terpilih dalam segala kejadian manusia. Disebut dalam bahasa Arabnya sebagai Sya'bul Mukhtar. Bangsa terpilih, dia merasa diri dia mulia, dia merasa diri dia hebat. Dan bukan pendidikan kalau dia tak dapat melahirkan pemimpin. Itu dia punya falsafah pendidikan dia. Hasil daripada pendidikan dia, mesti anak-anak dia menjadi pemimpin. Mesti jadi pemimpin. Dan kita pun kena mengambil benda ini, tuan-tuan dan puan-puan, supaya anak kita, generasi yang akan terbentuk ini, dia menjadi pemimpin. Paling pemimpin kepada diri dia, kepada keluarga dia, kepada masyarakat yang ada di sekeliling dia. Kemudian kita lihat bagaimana krisis untuk kita lahirkan pemikir-pemikir daripada kalangan anak-anak kita. Ini perempuan, ini maksud saya melahirkan anak ataupun zuriat yang luar biasa. Kita ketandusan pemikir, perempuan. Perancang, penganalisis, perasan ke tak perasan, perempuan, kita banyak jadi pengguna daripada menjadi pencipta. Kita banyak jadi pengguna, tapi kita tak jadi pengasas. Sebab apa, perempuan? Ini punca sebab kita tak lahirkan anak-anak kita yang berminda pemikir. Pemikir, nak mikir ni malas sebenarnya. Buat apa susah-susah, kan? Dah kerja, pergi sekolah, pergi tempat kerja, dapat gaji tiap-tiap bulan, anak semua bahagia, dapat melancong dan sebagainya. Ini maksud saya keturunan biasa. Bukanlah kita tidak berjaya. Tetapi kalau kita nak lahirkan, nak bangunkan ummah ini, kita perlukan kepada produk-produk generasi zuriat kita sebagai pemikir, perancang, menganalisa. Kita banyak sumber, contohnya perempuan, kita banyak sumber-sumber alam. Herba yang ada dekat Malaysia ni, beribu herba. Mungkin kalau anak-anak kita boleh menjadi pemikir, penganalisa, penyelidik dan sebagainya, mungkin kita tak payah import ubat dah daripada negara-negara luar. Mungkin daripada herba kita tu kita boleh buat ubat untuk kita sendiri. Contohnya lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena jadikan anak-anak kita hebat daripada biasa. Jadi cikgu pun tak apa, tapi jadi cikgu yang ada minda pemikir, perancang. Kalau dapat mengkedepankan anak-anak kita dalam sebagai tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat ini, sangat-sangat baiklah, lebih baik. Okey, baik. Kemudian akhirnya doa ikhtiar dan juga tawakal. Ini yang dinyatakan dalam ayat tadi, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabul hasani wa ambataha nabatan hasanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, anak ini dia tidak 24 jam ada dekat depan mata kita. Jadi oleh itu setelah kita sematkan pada diri dia, jaga kesihatan dia, jadi orang yang baik, amanah kepada diri, sematkan dengan sifat ihsan dan sebagainya, dan akhirnya doa ikhtiar, ikhtiar
dan ikhtiar yang kita laksanakan tadi itu kita titipkan dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi titipkan ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat huwa min indillah. Jadi kita perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berdoa sebaik-baik pemelihara. Ya, walau di mana saja anak kita berada. Okey ya, ini perempuan sedikit lagi untuk akhirnya ya. Sedikit cabaran. Bila kita nak bentuk ya anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya, generasi anak-anak kita sudah tentu ada cabarannya. Okey ya. Kita lihat ya, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ya, globalisasi masa kini mengubah corak dan nilai pegangan kehidupan keluarga. Ya. Jadi globalisasi ya, zaman globalisasi yang maklumat tanpa sempadan yang dan sebagainya yang datang ya, tak boleh kita nak tepis ya, daripada kiri kanan atas bawah ya. Pergi sekolah pun ada pengaruh-pengaruh dan sebagainya. Ini semua telah mengubah corak ya dan nilai pegangan kehidupan berkeluarga. Ya, yang boleh saya katakan di sini bahawa kadang-kadang kita dah didik anak kita tu elok-elok dah. Ya, cantik elok dah. Tetapi bila pergi sekolah lain pula jadinya. Inilah yang ya kita sebutkan dengan sebagai satu cabaran kepada kita sebagai pendidik. Dia mengubah nilai-nilai yang kita tanamkan pada anak kita ya sejak kecil ya, di rumah. Kemudian kita lihat ya bagaimana perubahan nilai yang ketara keasingan dalam hidup kekeluargaan. Ibu bapa sibuk bekerja, masa bersama anak semakin berkurangan. Walaupun benda ini simple perempuan, tapi dia sebenarnya memberi kesan yang sangat besar dalam pendidikan anak-anak. Jadi kita orang perempuan, kita kena lebih sikit tentang pendidikan anak-anak. Tanggungjawab suami menyediakan nafkah. Itu kalau dia tak bagi nafkah, itu cerita lain lah pula tu. Yang ceritanya tu. Ya, tapi dalam konsep sebenar rumah tangga tu dia begitu, pembahagian tugas. Ya, suami cari nafkah, memang pendidikan anak-anak. Ya, memang isteri ataupun wanita itu perlu mengambil peran. Sebab asal tugas kita perempuan memang di rumah. Ya, ketika mana ya Allah Taala ya, firman Allah Taala waqarna fi buyutikunna. Ya, ayat ini untuk para isteri-isteri Nabi duduk kat rumah. Dan inilah sebenarnya menjadi tugas asasi ya seorang wanita. Jadi kita keluar bekerja ni tuan-tuan dan puan-puan ya, perempuan sekalian, adalah ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya wala tabarraj tabarrujal jahiliyatil ula ya, menjaga adab, tidak tabarruj, dan menjaga amanah ya, keizinan yang diberikan oleh suami dan sebagainya. Kemudian sumbangan ya, ialah memang kita tak nafikan kepakaran yang ada pada wanita pada hari ini memerlukan dia untuk keluar memberi sumbangan. Jadi inilah dikatakan perubahan nilai ya kehidupan ya pada hari ini, dia mengubah nilai ya kebersamaan, kualiti masa bersama anak-anak ya semakin berkurangan. Jadi perempuan kita di sini mungkin ada lagi lah anak yang kecil-kecil di sini ya. Panjanglah perempuan kalau kita nak cerita tentang bagaimana emosi bila kita balik kerja tertekan, stres ya, dan sebagainya. Nak bertemu dengan anak, berjumpa dengan anak. Kadang-kadang perempuan ya kita perlu ambil masa sikit. Bila dah sampai dekat nursery ni, dekat rumah babysitter nak ambil anak-anak kita, perlu duduk sekejap dalam kita 10 minit. Rehat sekejap. Tenang-tenangkan fikiran, lupakan ya beban kerja yang kita lalui, kena marah dengan bos apa dan sebagainya. Ya, sebab kita nak jaga momentum ya emosi anak bila dia berjumpa dengan kita. Dan kita tak nak cut ya dia punya emosi gembira untuk berjumpa dengan ibu dan ayah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu meletakkan kita kata pangkat kita, gelaran kita dan sebagainya ya untuk bertemu dengan anak. Mungkin kita rasa bangga kita di kehebatan kita di pejabat. Ya, tapi kita perlu tinggalkan semua itu bila kita bertemu dengan anak. Ada ke perempuan yang jumpa anak kan bila kita pergi nursery nak ambil anak kan, rumah babysitter kan.
Adakah anak kita sebut kan, ustazah dah datang, ataupun apa-apalah mak polis dah datang, contoh. Jadi anak-anak kita tidak sebut pangkat-pangkat yang tersemat pada kita di pejabat. Ketika itu kita perlu meletakkan title ibu, umi, dan sebagainya, 100% apabila berhadapan dengan anak. Ini nampak macam mudah tuan-tuan dan perempuan, tapi dia mempengaruhi emosi yang sangat besar pada diri anak-anak. Ruang masa yang berkualiti habis dengan melalui internet ni anak-anak kita lah, sehingga kan hubungan kemesraan keluarga tadi terabai. Berapa patah perkataan yang kita bercakap dengan anak kita dalam sehari, perempuan. Kita kena alert perkara-perkara ni. Kemudian peningkatan jumlah anak dijaga oleh pembantu rumah, pusat asuhan. Ni macam mana perempuan kita nak bina modul nanti modul pendidikan anak-anak. Dalam keadaan pada hari ini anak-anak tak banyak dengan ibu bapa. Dia banyak dengan babysitter, banyak di pusat asuhan. 8 jam siang di pusat asuhan, bila sampai waktu malam balik, tak lama lepas tu anak-anak pun tidur, kita pun letih dan sebagainya. Pembangunan sosioekonomi yang pesat mempengaruhi budaya asing jadi punca perubahan pegangan nilai hidup, membawa kepincangan dalam kehidupan keluarga. Jangka hayat semakin menurun, kualiti kesihatan ni kita lihatlah tadi kalau kita tak jaga prinsip tayyib tadi dalam kehidupan rumah tangga. Kasih sayang, keganasan rumah tangga, peningkatan kadar perceraian, penderaan kanak-kanak, pengabaian warga emas, sumbang mahram, kejahilan, kedudukan tanpa nikah, peningkatan kelahiran anak luar nikah, peningkatan kadar perceraian, gejala sosial yang berlaku. Ini semua mengubah pegangan nilai kita dalam kehidupan. Jadi kami pihak unit ini mengalukan buah fikiran, pandangan daripada perempuan sekalian, supaya kita dapat membina modul yang tepat. Bagaimana untuk kita membina modul yang tepat untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak-anak pada hari ini. Dan yang terakhir ialah kita lihat bagaimana cabaran yang paling besarlah ideologi halus yang meresap masuk ke dalam rumah tangga dan dia menguasai pemikiran ahli-ahli dalam rumah tangga. Ini kita bimbanglah anak-anak kita. Dan ideologi halus ini kadang-kadang kita tak sedar perempuan. Dan ini akan dibahaskan oleh Prof Azmin sebentar nanti. Dan kita lihat inilah sebenarnya yang paling utama untuk kita melihat. Sebab kalau ideologi yang halus ini meresap masuk ke dalam minda dan jiwa anak-anak kita, maka dia sebenarnya mengganggu, bukan saja mengganggu tapi dia menyesatkan perkembangan anak-anak kita di peringkat dan fasa-fasa yang seterusnya. Tuan-tuan dan perempuan, ini yang saya maksudkanlah sajalah saya letak 2042 tuan-tuan dan perempuan. Sebab kalau kita nak letak 10 tahun macam dekat sangat, tapi tak mustahil lah. Kita kena fikirkan 20 tahun akan datang. Saya umur 51. Kalau 20 tahun akan datang, umur saya 71. Tak tahulah kederat kuat atau bagaimana, panjang umur ataupun tak. 71 untuk melihat generasi kita 20 tahun akan datang. Sebab saya sebutkan tadi, pendidikan anak-anak kita dia bukan macam kita buat kuih keduh tadi kan. Nak kita canaikan jadi roti canai, maka dia akan jadi roti canai. Kita canaikan dia jadi apa lama dah tak buat kuih ni. Lama dah tak buat kuih ni sebab tinggal 2 orang je kat rumah. Jadi tak nak membazir masa dan tenaga, beli je lah. Jadi dia bukan seperti kita mencanaikan doh untuk kita buat kuih. Dia perlukan kepada usaha, ikhtiar, doa. Dan di sinilah sebenarnya Allah Ta'ala melihat usaha-usaha yang kita usaha-usaha yang kita lakukan, dan ini sebenarnya akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu ganjaran yang besar. Dan saya ingin mengajak perempuan dan juga diri saya merasakan bahawa perkara ini sebenarnya adalah satu
salah satu daripada amal jariah yang boleh membantu kita apabila kita telah meninggal dunia. Kita ni perempuan nak wakafkan harta pun tak nak. Nak wakafkan harta pun tak berapa banyak. Jadi yang paling mudah inilah antara amal jariah yang boleh kita buat dalam memastikan penerusan pahala kebaikan yang berganda-ganda melalui zuriat-zuriat soleh yang kita hasilkan. Okey, baik perempuan yang dikasihi sekalian, ini adalah satu bentuk lontaran awal lah sebenarnya pada perempuan sekalian pada pagi ini, supaya saya bukan nak kata baru sebagai titik tolak, sebenarnya perempuan dah lama dah mulakan pendidikan. Tetapi marilah sama-sama kita jadikan simposium kita pada pagi ini sebagai satu titik tolak penambahbaikan, lebih serius dan lebih tepat dalam menentukan pendidikan dan hala tuju anak-anak kita. Sebab anak-anak kita ni perempuan, kita banyak fikir bila dalam pendidikan anak-anak ni, kita banyak fikir anak tu nak jadi apa. Kita banyak meletakkan ukuran-ukuran duniawi, nak jadikan anak tu doktor, nak jadikan anak tu engineer, nak jadikan anak tu apa lagi, saintis dan sebagainya. Tapi jarang-jarang dalam kehidupan kita nak jadikan anak kita tu sebagai seorang pemikir yang unggul. Dalam bidang agama pun jarang-jarang lah kalau kita cikgu-cikgu bila buat data peribadi anak-anak murid kita kan, tak ada pun yang tulis nak jadi ahli hadis, ahli Al-Quran, pentafsir Al-Quran, nak jadi pakar hadis, dan sebagainya, pakar fiqh dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya perlu kepada pemikir ataupun kita perlu kepada pembentukan anak-anak pakar hadis, pakar Quran. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita semakin maju dalam suasana globalisasi dunia pada hari ini, banyak masalah baru yang timbul. Kita perlukan kepada pakar-pakar tafsir, pakar hadis, supaya mereka dapat mengkaji, menganalisa, menyelidik rahsia-rahsia yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, supaya dia boleh disesuaikan dengan kemajuan globalisasi yang berlaku pada hari ini. Bila kita tak ada pakar-pakar ini, itu yang kita rasa macam ayat Quran ni macam tak berapa relevan lah nak didik anak pada hari ini. Ini satu tanggapan yang silap. Jadi kita perlu kepada pakar-pakar ini untuk meletakkan hala tuju pendidikan anak-anak kita yang betul. Perempuan, ada 5 minit je lagi dan saya pun dah habis. Jadi marilah sama-sama kita meletakkan tanggungjawab ini sebagai satu tanggungjawab yang serius dalam kehidupan kita. Panjang-panjangkanlah perempuan berkaitan dengan pendidikan, seriusnya, betapa seriusnya untuk kita sama-sama melihat pendidikan generasi anak-anak zuriat kita, anak jiran kita, anak-anak murid kita di sekolah, dan sebagainya. Satu senario serius yang perlu sama-sama kita lihat pada hari ini. Jadi semoga Allah Ta'ala memberi hidayah taufik kepada tuan-tuan dan perempuan yang ada pada hari ini, yang saya sifatkan sebagai apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Jadi insya-Allah yang datang ini orang-orang yang nakkan banyak kepada kebaikan-kebaikan, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala buka ruang dan ruang untuk menambah banyak lagi kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dan tidak lain dan tidak bukan untuk kita menuju kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi untuk itu saya akhiri pembentangan pada pagi ini. Yang baik itu dari tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang-kurang itu sama-samalah kita tambah supaya dia menjadi lebih lengkap dan sempurna dalam pembentangan pada pagi ini. Jadi saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.